Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhuma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Hadirin muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pada hari Isnin yang mulia ini. Kita masih lagi diberikan peluang atas keizinannya untuk dapat sama-sama kita mengikuti pengajian kuliah tadabbur kita menerusi Al-Quranul Karim daripada surah-surah yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan pada minggu yang lalu kita ada menyentuh berkenaan dengan tadabbur surah Yusuf AS. Dan alhamdulillah kita telah pun selesai untuk merenungkan dan mengambil pengajaran daripada surah Yusuf AS. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan meneruskan berkenaan dengan surah-surah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan kita akan teruskan dengan surah yang kedua berkenaan dengan surah para nabi yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu surah Ibrahim alaihissalam. Sebelum daripada itu, kita akan sama-sama melihat surah Ibrahim, ya. Kalau masing-masing membuka mushaf, iaitu pada muka surat 255 pada juzuk yang ke-13, iaitu terdapat padanya surah Ibrahim. Dan dinamakan surah ini sebagai surah Ibrahim alaihissalam disebabkan kerana kata para ulama, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan kehidupan Nabi Ibrahim dan perjalanan kehidupan baginda alaihissalam. Dan juga ada cerita berkenaan dengan sedikit mengenai kisah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kenapa Allah Ta'ala menyematkan surah Ibrahim ni dalam Quran? Kerana kerana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sangat dekat dengan hati orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab Mekah, mereka sangat mengenali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sebab itu kita lihat bagaimana kelebihan Al-Quranul Karim dan dakwah yang hendak dibawa oleh Al-Quran itu, dan di mana Allah Ta'ala sengaja memilih dengan pengetahuan Allah yang maha bijaksana dan mengetahui, memilih surah Ibrahim ini sebagai surah yang diberikan nama Ibrahim. Dan disebutkan ia dalam Quran supaya masyarakat Arab menjadi lebih mudah untuk mendengar dan lebih menjadi biasa dengan cerita-cerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang mereka ingin tahu, yang mereka tidak ketahui, dengan supaya itu dapat membuka hati mereka dan mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kerana itulah bagaimana orang Arab nak mengetahui macam mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah, dan bagaimana tanah Arab yang tandus itu telah menjadi subur kerana doa daripada keberkatan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan ini semua ada keterhubungannya dengan kehidupan masyarakat orang Arab, terutamanya di kota Mekah, ya. Sebab itu daripada hal inilah para ulama menyatakan kepada kita bahawasanya seperti ada satu ungkapan riwayat yang menyatakan khatibun nas ala qadari uqulihim, hendaklah kamu berdakwah dan menyampaikan sesuatu peringatan dan pengajaran kepada manusia sesuai dengan tahap kadar pengetahuan mereka. Kalau kita nak sampaikan sesuatu dan nak mendakwah kepada sesuatu pada orang lain, kita kena sampaikan kepada mereka cerita-cerita yang mereka biasa
dan mereka rasa dekat dengannya. Ini adalah salah satu daripada daya tarikan yang ada di dalam dakwah yang telah pun Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW melalui kisah-kisah para anbiya dan juga kisah-kisah pengajaran yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ya, salah satu daripadanya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelum kita nak pergi kepada tadabbur kita pada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, yang kita perlu tahu secara asasnya dulu, surah Ibrahim adalah surah Makkiyah. Yang ini surah yang diturunkan sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW ke kota bumi Madinah, dan surah ini mengandungi sebanyak 52 ayat keseluruhannya. Dan sebelum kita nak pergi lebih dalam pengajaran daripada surah Ibrahim, kita nak tengok sinopsisnya dulu. Sinopsis keseluruhan kandungan surah Ibrahim ni sebenarnya cerita tentang apa? Ya, cerita tentang apa? Yang pertama, para ulama menjelaskan ada 10 poin utama. Ada 10 poin utama yang telah Allah Ta'ala sematkan, yang telah Allah Ta'ala ingin sampaikan objektifnya daripada surah Ibrahim alaihissalam. Yang pertamanya, surah Ibrahim ini banyak memperjelaskan kepada kita tentang asas-asas akidah ataupun pokok-pokok dan tunjang kepada tauhid, yang mana menjelaskan keimanan pada Allah, kewajipan keimanan pada Rasul yang diutuskan, kepercayaan pada hari kiamat atau hari kebangkitan, iaitu Yaumul Haq, dan mengimani bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Esa, Al-Quran adalah merupakan kalam Allah. Ini adalah kebanyakan yang terkandung di dalam surah Ibrahim. Yang keduanya, selepas surah Ibrahim ni bertujuan, berobjektif, kandungannya adalah untuk memantapkan akidah, memperbetulkan keyakinan, meluruskan kepercayaan. Kerana apa pun hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita nak beramal, sebelum kita nak bekerja, sebelum kita nak berusaha, permulaan awal kehidupan kita adalah mengenal Allah. Sebab itu Imam Al-Ghazali menyatakan, awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu adalah mengenal Tuhan. Sebab itu kita lihat Quran sangat memberi penekanan tentang tauhid, sangat memberi penekanan tentang akidah yang betul, tauhid dan iman yang benar, dan menjauhi syirik dan kufur, dan segala perkara-perkara yang merosakkan akidah dan membatalkannya, dan yang sesat dan juga yang terseleweng. Disebabkan kerana itu, bila akidahnya mampan, bila akidahnya benar, maka barulah kita akan mudah untuk beramal selaras dan sejajar dengan apa yang kita imani. Dan barulah kita akan dapat ganjaran, barulah kita akan dapat pahala di atas amalan yang kita kerjakan. Dan perkara yang kedua yang banyak terkandung dalam surah Ibrahim, ini sebagai permulaan pengenalan kita, iaitu banyak terkandung dalam surah Ibrahim ini juga tentang bentuk-bentuk janji Allah, ganjaran Allah, dan ancaman Allah, dan peringatan Allah yang amat keras dan amat berat siksaannya kepada orang-orang yang kufur dan kepada orang-orang yang ingkar. Ya, mula-mula Allah Ta'ala bimbing manusia cara untuk mereka beriman. Namun pasti ada yang ingkar, pasti ada yang memberontak, pasti ada yang sombong dan angkuh. Maka dalam surah Ibrahim, Allah banyak cerita juga beberapa tempat di dalam ayat dalam surah ini berkenaan dengan ganjaran dan janji Allah kepada orang beriman, ganjaran dan janji Allah kepada mereka yang taat pada Allah dan Rasul, bagi mereka yang berada di atas agama Islam dan di atas syariat yang dibawakan, dan juga ancaman yang keras yang menanti kepada mereka yang ingkar. Baik, itu adalah sebagai bentuk hukuman. Allah bimbing dulu, setelah itu Allah meletakkan hukuman sebagai peringatan kepada manusia. Yang ketiga, minta maaf, dalam surah ini juga
membicarakan berkenaan dengan perutusan para nabi dan rasul itu, Allah tidak mengutuskan melainkan adalah menjadi sebagai utusan Allah yang menerangkan dan mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka hendak menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Bagaimana hendak mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Apakah peraturannya? Bagaimana mereka hendak mendapatkan rahmat Allah, keampunan Allah, dan juga janji Allah, syurga Allah dan segala kurniaannya. Sebab itu dalam surah ini banyak juga nama-nama Rasul dan banyak juga Allah ceritakan tugas-tugas Rasul. Kenapa Allah utuskan Rasul, untuk tujuan apa? Dijelaskan di dalam surah Ibrahim. Untuk memberitahu kepada kita, Allah utuskan Rasul ni bukan saja-saja nak Rasul itu bergelar sebagai Rasul, ataupun bukan sekadar itu, tetapi membawa satu misi yang sangat penting, iaitu untuk memimpin manusia supaya mereka menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Bukan menjadi hamba kepada dunia, bukan menjadi hamba kepada nafsu, bukan menjadi hamba kepada kuasa, bukan menjadi hamba kepada harta, tetapi menjadi hamba Allah, iaitu ibadur rahman, hamba kepada Tuhan yang maha pengasih. Jadi itulah Allah jelaskan dalam surah Ibrahim, objektif, tujuan dan matlamat perutusan para nabi itu adalah untuk membimbing umat manusia kepada jalan yang benar, ya, supaya mereka terpimpin di atas jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, dalam surah Ibrahim alaihissalam ini juga menjelaskan kepada kita berkenaan dengan beberapa bentuk hiburan. Surah Ibrahim ni banyak membawa cerita-cerita yang menghiburkan, cerita-cerita yang memberikan ketenangan hati, cerita-cerita yang memberikan kepada kita pengetahuan dan pengajaran yang sangat menyentuh dan memberi kesan kepada jiwa dan perasaan kita. Sebab tu kita tengok dalam surah Ibrahim nanti, banyak Allah Ta'ala cerita tentang umat kaum-kaum yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Kerana surah ini juga akan membawa pengajaran-pengajaran kepada kita untuk kita mengambil iktibar, supaya kita tidak salah mengambil contoh kaum yang telah dibinasakan, supaya kita tidak salah untuk mengambil dan mengikut jejak-jejak langkah manusia-manusia yang walaupun mereka itu masyhur dari segi ketamadunan, pembinaan pembangunan material dan fizikal, tetapi mereka gagal menguruskan pembangunan kerohanian mereka, pembangunan modal manusiawi dalam diri mereka, dan pembangunan rohani ilahi Rabbani kepada Tuhan mereka untuk menjadi hamba Allah yang baik dan hamba Allah Ta'ala yang benar dan yang saleh. Kemudian yang kelima, dalam surah Ibrahim ini juga banyak menjelaskan kepada kita tentang beberapa kisah berkenaan dengan perbualan dan juga tentang liku-liku cabaran yang dihadapi oleh nabi-nabi yang terdahulu. Ini juga merupakan suatu memberikan suatu motivasi, memberikan suatu aspirasi kepada mereka yang mentadabbur surah ini, terutamanya untuk baginda Nabi SAW. Bila Nabi dengar surah Ibrahim, banyak cerita cabaran nabi-nabi yang terdahulu sebelum baginda SAW, maka itu memberikan kekuatan kepada baginda untuk cekal, untuk terus tabah dan terus menyampaikan dakwah baginda dan syariat baginda kepada seluruh umat manusia, ya. Sebab itu surah Ibrahim ni bagi siapa yang dalam keadaan down, siapa yang dalam keadaan lemah, siapa yang dalam keadaan terputus harapannya dalam suasana pandemik ini, ataupun dalam keadaan dia tidak dapat mencari tempat pergantungan, ya, maka eloklah untuk mereka baca surah Ibrahim, mereka tadabbur surah Ibrahim, mereka hayati surah Ibrahim alaihissalam, kerana surah ini insya-Allah akan mengembalikan semula semangat, akan memangkinkan dan meningkatkan semula kekuatan dalaman, kebergantungan kita
supaya kita tidak menjadi orang yang berputus asa daripada rahmat Allah atau orang yang gagal meneruskan kehidupan di dunia ini sehinggalah kita mendapatkan janji Allah di hari akhirat kelak. Kemudian pada perkara yang keenam, dalam surah Ibrahim ni sebagai sinopsis permulaannya, sebenarnya Allah Ta'ala juga banyak menghimpunkan dalam surah Ibrahim ini himpunan doa-doa yang terbaik. Sebab itu rugi kalau kita tak baca surah Ibrahim ni. Sebab dalam surah Ibrahim ini banyak Allah Ta'ala rakamkan doa-doa Nabi Ibrahim AS. Doa-doa yang sangat bagus, sangat banyak manfaatnya, sangat besar kebaikannya. Yang kalau kita baca dan kita hafal doa-doa ini, doa-doa inilah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS untuk baginda cekal, untuk baginda kuat, untuk baginda istiqamah, untuk baginda terus mampu untuk dapat memikul dan menggalas tanggungjawab dalam menyampaikan syariat sepanjang dakwah baginda Nabi SAW. Bukan senang kalau kita mendapat satu perintah Allah untuk kita menyembelih anak kandung kita sendiri. Kita dengar adik amir kita dibunuh oleh ibu kandung dalam keadaan yang kejam. Mungkin ada sebab tekanan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kita pun tak naklah hurai benda yang kita tak pasti. Tetapi itu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tidak ada sifat kasih sayang. Bayangkan Nabi Ibrahim melakukan perbuatan penyembelihan anak baginda Nabi Ismail dalam keadaan penuh dengan kasih sayang. Seorang ayah yang sangat mencintai anaknya dan seorang anak yang sangat mencintai ayahnya. Mana mungkin dengan kedua-duanya memiliki sifat kasih sayang yang sempurna antara satu sama lain, tiba-tiba nak melakukan suatu perintah Allah yang memutuskan kasih sayang mereka, itu bukan satu perkara yang mudah, bukan satu ujian yang kecil. Tapi kalau salah seorang dah hilang kasih sayang, dia nak bunuh, nak sembelih, itu amat mudah tugasannya. Jadi sebab itu, apakah yang memberikan dorongan kekuatan, dalaman kepada Nabi Ibrahim AS? Sebab itu Allah merakamkan beberapa doa-doa yang dibacakan, yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim AS di dalam surah ini. Jadi sebab itu sama-sama kita ikuti untuk kita mengambil pengajaran dan istifadahnya insya-Allah. Yang ketujuh, di dalam surah Ibrahim AS ini juga secara sinopsisnya, permulaannya, juga Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang berlakunya beberapa dialog ataupun berlakunya beberapa skrip ucapan manusia pada hari kiamat nanti. Manusia yang menyesal, manusia yang gagal, manusia yang beruntung. Allah juga ada bawa kita untuk melihat gambaran-gambaran manusia pada suasana hari kiamat. Apa yang mereka akan alami, apa yang mereka akan hadapi, situasi mereka, apa ucapan mereka, apa penyesalan mereka. Ini semua ada juga terkandung dalam surah Ibrahim AS. Dan yang ke-8, dalam surah Ibrahim ini juga secara umumnya juga ada menjelaskan kepada kita tentang perumpamaan yang Allah umpamakan orang yang benar dengan orang yang batil. Orang yang berada di atas kebenaran, orang yang berada di atas hujjah, orang yang berada di atas ilmu, orang yang berada di atas keyakinan, orang yang mendapat hidayah dan bimbingan Allah. Allah cerita perumpamaan hidup mereka itu dengan perumpamaan orang yang bergantung selain pada Allah, orang yang mengambil petunjuk selain pada Allah. Macam mana perjalanan perumpamaan hidup mereka juga Allah Ta'ala ada perjelaskan di dalam surah Ibrahim ini. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, sinopsis ataupun gambaran cerita yang ada pengajaran dalam surah Ibrahim ini, iaitu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hiruk-piruk kedahsyatan peristiwa kiamat. Tadi Allah Ta'ala cerita tentang dialog-dialog manusia. Tapi Allah juga jelaskan bagaimana situasi hari kiamat, bagaimana kedahsyatannya, apa yang terjadi, apa yang manusia kena tahu.
yang bakal mereka akan saksikan nanti, yang bakal mereka akan dengar, yang bakal mereka akan alami dan mereka akan jiwai dan rasai, yang mereka kena tahu sebagai satu persediaan yang perlu mereka lakukan di dunia ini seawalnya. Dan yang terakhir, dalam gambaran keseluruhan surah Ibrahim AS ini juga, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala dengan sifat rahmatnya, dengan sifat kelembutannya, dengan sifat kasih sayangnya, Allah Ta'ala menangguhkan azab, memberikan peluang, memberikan tempoh kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang fasik, dan pada orang-orang yang ingkar. Peluang kepada mereka untuk mereka bertaubat dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua ada 10 gambaran secara umumnya yang terkandung di dalam surah Ibrahim alaihissalam. Dan insya-Allah kita akan mulai dengan kita sama-sama membacakan pada ayat yang pertama sehingga pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. صدق الله. Daripada ayat pertama hingga ayat ketiga yang kita bacakan, baik kita nak lihat terlebih dahulu pada ayat yang pertama, apakah maksudnya? Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhanmu, iaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Baik hadirin yang saya muliakan, yang pertama Allah memulai surah Ibrahim ini dengan lafaz huruf-huruf al-muqatta'ah, iaitu huruf-huruf yang terputus-putus. Alif kita sebut satu, lam kita sebut satu, ra kita sebut satu, iaitu huruf yang terputus-putus. Ya, ini dipanggil sebagai huruf muqatta'ah di dalam Quran. Maha suci Allah, para ulama menjelaskan, banyak sekali kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemui permulaan di awal surah huruf-huruf yang seperti ini. Para ulama berbeza pendapat di dalam memperjelaskan sifat huruf-huruf al-muqatta'ah ini. Ya, para ulama ada berbeza pendapat berkenaan dengan hal ini. Yang pertamanya, mengapakah huruf-huruf ini sengaja disebutkan di dalam Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperjelaskan kepada kita tentang rahsia dan maksud di sebalik kandungan huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Ya, disebabkan kerana itu, para ulama tafsir mereka terbahagi kepada dua pendapat mereka. Yang pertama, yang berpendapat mereka cuba untuk tidak menafsirkan apakah rahsia di sebalik huruf-huruf muqatta'ah itu. Mereka serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala lah yang lebih maha mengetahui
rahsia bagi setiap huruf-huruf yang tersebut padanya. Ya, ini kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maksud di sebalik huruf muqatta'ah itu. Maka Nabi SAW bersabda, fa idza ra'aitumul ladzina yatbi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Nabi bersabda, kalau kamu jumpa wahai Aisyah, orang yang cuba untuk konon-kononnya mendakwa ia mengetahui akan rahsia-rahsia huruf-huruf yang Allah Ta'ala sebut itu, dan ayat-ayat tasyabuh, ayat-ayat mutasyabihat yang lain dalam Quran yang Allah tak sengaja tak menjelaskan maksudnya, maka itulah orang-orang yang Allah suruh kepada kalian berhati-hati dengan mereka. Subhanallah. Inilah yang ulama kata sebagai satu karakter yang membezakan kemukjizatan Al-Quran dengan kitab-kitab agama yang lain. Para ulama menyatakan kitab-kitab agama yang lain ia tidak termasuk antara mukjizat kerana ia dapat diselewengkan dan ia dapat diubah suai dan ditokok tambahkan. Tetapi Al-Quran memiliki kemukjizatan yang tersendiri, iaitu Allah menjamin ia terselamat daripada sebarang keraguan, terselamat ia daripada sebarang pertentangan, percanggahan, dan juga terselamat daripada sebarang penyelewengan. Ini yang Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala menyatakan, kamilah yang menurunkan peringatan ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Bukan sekadar itu, antara kelebihan Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sengaja membawakan beberapa huruf-huruf yang tidak diketahui maksudnya dan mafhumnya, kerana Allah nak memberitahu kepada manusia ini adalah kalamnya, ini adalah kitab yang benar datang daripadanya tanpa ada sebarang keraguan. Subhanallah. Hatta baginda Nabi SAW pun tidak memperjelaskan tentang maksud kaf ha ya ain sad, maksud qaf, maksud taha, maksud alif lam mim ra, maksud alif lam ra dan yang seumpama dengannya, kerana ini nak menunjukkan kepada kita bahawasanya ia adalah rahsia Allah yang Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Ya, inilah keistimewaan Quran yang melambangkan ia adalah suatu mukjizat yang sangat relevan sampai hari kiamat. Kerana Allah nak bagi tahu bukan semua manusia setinggi mana kebijaksanaan mereka pun mereka dapat tahu semua benda. Sebab itu sengaja Allah datangkan huruf-huruf seperti ini kerana manusia tidak mampu untuk mengetahui rahsia di sebalik huruf-huruf muqatta'ah itu. Kerana Allah nak memberitahu bukan semua ilmu itu diketahui oleh manusia, melainkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada manusia. Sebab itu ulama membahagikan ilmu ini kepada 4. Ilmu ini terbahagi kepada 4. Yang pertama disebutkan sebagai ilmu yang bersifat al-muktasab. Al-muktasab. Ilmu yang bersifat al-muktasab ini ataupun al-kasab ini adalah ilmu yang mampu kita perolehi melalui dengan cara kita belajar. Apa yang disampaikan dan diajarkan oleh guru kita, kita insya-Allah akan memiliki ilmu ini. Ya, iaitu apa yang Allah bagi tahu, apa yang Allah ajarkan, apa yang Rasulullah bagi tahu, apa yang Rasulullah ajarkan, ilmu seperti ini kita akan dapat mempelajarinya. Ini ilmu al-kasab. Yang kedua disebut sebagai ilmu tajribah. Ilmu tajribah atau ilmu at-tajarrub, dia adalah ilmu yang kita perolehi melalui pengalaman kita. Kita hidup, kita menjalani pengalaman yang berbeza, kita melihat sesuatu benda, asbab musabab, tindak balas, berdasarkan kajian, percubaan. Ini semua dipanggil ilmu at-tajribah. Ilmu yang
terbentuk melalui pengalaman hidup atau melalui kajian atau melalui percubaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini juga disebutkan kepada kita sebagai satu ilmu yang merupakan ilmu yang mana bersifat ilmu yang rahsia, ya, ilmu as-sirriyah, iaitu ilmu yang bersifat rahsia yang hanya senya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya, atau disebut sebagai ilmu ghaib, ilmu yang ghaib, ilmu yang tentang, contoh tentang roh, ilmu tentang bila kiamat. Ini semua adalah ilmu yang hanya senya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahuinya dan manusia tidak mengetahuinya. Termasuk daripadanya juga adalah huruf-huruf muqatta'ah ini. Dan yang keempatnya disebut sebagai ilmu al-minnah, ilmu yang mana ia menjadi satu anugerah Allah yang Allah berikan kepada seseorang, atau disebut sebagai ilmu hikmah yang Allah tidak berikan pada orang lain. Ini ilmu tu datang dalam bentuk kefahaman. Sebab ilmu tu satu hal, kefahaman terhadap ilmu satu ilmu yang lain. Ya, saya bagikan contoh. Contohnya orang baca ayat Quran. Ayat Quran tu adalah ilmu. Tetapi kefahaman orang terhadap ayat Quran dengan kefahaman yang betul, itu adalah suatu ilmu yang lain. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah akan beri dia faham akan ilmu yang dia pelajari. Sebab itu ada orang belajar tetapi kefahamannya berbeza-beza. Ada orang yang fahamnya secara dangkal, ada orang yang fahamnya secara atas saja, literal saja. Tapi ada orang yang faham dengan lebih mendalam, dan kefahaman yang sampai ke lubuk hatinya itulah yang mendorong dia untuk beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Ada orang belajar tapi ilmu tak sampai ke hati, menyebabkan ilmu itu hanya di akal dan ilmu itu hanya di mulutnya, maka tidaklah ilmu itu sampai kepada membawa dia untuk beramal dengan ilmu itu. Tapi ada orang yang bila dia mendapatkan ilmu, ilmu itu bukan sekadar dalam kefahaman akalnya, bukan sekadar pada mulutnya ketika dia menyampaikan, tetapi ilmu itu juga turun ke hatinya, dan daripada disitulah ilmu tersebut telah menerbitkan hasilnya, buahnya, yang menyebabkan anggota-anggota tubuh badannya itu mengerjakan dan melaksanakan ilmu tersebut. Inilah yang ulama sebutkan perbezaan-perbezaan ilmu yang berbeza-beza tingkatannya dan pembahagiannya. Adapun pendapat yang kedua, ulama mengatakan bahawasanya huruf-huruf muqatta'ah ni ada makna dia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia merujuk kepada nama-nama Allah yang agung. Kalau kita baca Quran, kita jumpa Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, Alif, Lam, Mim, Ra. Ia semuanya merujuk kepada nama-nama Allah yang maha agung. Ya, nama-nama Allah yang maha agung. Sebab kita setiap kali nak mula baca Quran, kita kena baca Bismillah di awal surah. Kemudian ada kadang-kala huruf-huruf muqatta'ah seperti ini, dia melambangkan Allah nak suruh kita, sebelum nak berbicara kalam Allah, kita kena sebut nama Allah yang teragung terlebih dahulu, untuk meyakinkan bagi orang yang membaca kalam Allah, ini memang kalam Tuhan. Ini memang kalam Tuhan, bukan kalam makhluk. Saya bagikan contoh. Contoh masa kita nak baca hadis Nabi, kita kena sebut nama Nabi dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang dengar, orang akan yakin ini kalam Rasulullah. Ya. Demikian juga kalau firman Allah, jarang kita nak baca Quran. Firman Allah, qul huwallahu ahad. Kita tak cakap macam tu. Ya. Tetapi sebaliknya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Orang dengar, ini kalam Tuhan.
Ataupun adanya huruf-huruf muqatta'ah di awal ayat tersebut atau surah itu. Alif Lam Mim. Bila orang dengar, orang mengetahui, oh ini adalah kalam Tuhan. Sebab tak ada kalam makhluk yang bersifat bermula macam tu. Ya. Jadi sebab itu ada yang mengatakan alif lam mim tu maknanya alif ana, lam Allah, mim a'lam. Anallahu a'lam. Akulah Tuhan yang lebih tahu. Sebelum Allah nak bagi tahu kat kita apa kandungan surah tu, Allah nak bagi tahu, akulah Tuhan yang lebih tahu benda yang kamu tak tahu. Ada yang mengatakan makna alif lam mim sad, anallahu ufassil. Akulah Tuhan yang akan memperjelaskan pada kamu apa yang kamu jahilkan. Ada yang kata alif lam ra, anallahu ara. Akulah Tuhan yang maha melihat. Ya, ada yang kata qaf, merujuk kepada sifat Allah yang al-qadir, yang berkuasa. Alif lam mim sad, yang merujuk kepada, iaitu alif adalah Allah, mim ar-Rahman, sad adalah as-Samad. Aku Allah yang maha pemurah, lagi maha tempat kamu bergantung. Ya. Wallahu alam. Ini ada beberapa pandangan-pandangan para ulama yang menyatakan kepada kita dekat sini bahawasanya itu di sebalik nama-nama Allah yang maha agung. Walaupun ada ulama yang menafsirkannya, tetapi yang hakikatnya Allah Ta'ala yang lebih maha mengetahui rahsia permulaan huruf-huruf muqatta'ah di awal surah itu. Subhanallah, Allah nak bagi tahu betapa ceteknya ilmu kita, betapa sedikitnya pengetahuan kita. Kita tidak akan ada ilmu melainkan apa yang telah Allah berikan ilmu kepada kita. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita bahawasanya untuk kita hendak mengenal Tuhan, kita perlukan ilmu. Sekarang saya nak pergi kepada pengajaran yang boleh kita ambil daripada permulaan alif lam ra. Kerana huruf ini Allah nak menunjukkan pada kita luasnya ilmu Allah. Kerana pengetahuan Allah itu tiada sempadan. Luasnya ilmu Allah. Jadi sebab itu, apabila kita mendengar ayat-ayat seperti ini, kita dapat faham. Kalau kita nak kenal Allah, kita kena ada ilmu. Ya, kita kena ada ilmu. Demikian juga kalau kita nak menyembah Allah, kita kena ada ilmu. Dan juga kalau kita nak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, keselamatan dalam kehidupan ini, jaminan daripada seksaan neraka dan azabnya, kita juga berhajatkan kepada ilmu. Maha suci Allah, kalau hadirin muslimin muslimat perhatikan, tidak ada satu benda pun di atas dunia ini yang kita tak perlukan ilmu. Perhatikan, sekarang ni kita menonton kuliah secara online. Nak buat kuliah online pun kena ada ilmu. Macam mana nak operasikan dia, macam mana nak buka dia, macam mana nak setting dia, ilmu. Dan macam mana nak buat teknologi online pun ilmu. Kita nak gosok gigi, cara nak gosok gigi pun kena ada ilmu. Cara nak buat gurus gigi pun kena ada ilmu. Subhanallah. Sebab itu kenapa manusia lupa? Ilmulah yang menjadi nilai yang paling berharga di dalam hidup mereka. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah berfirman, ketahuilah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan meminta ampunlah kamu kepada Allah akan dosa kamu. Nampak? Allah Ta'ala mulakan sebelum nak istighfar, sebelum nak beristighfar. Istighfar ni amalan. Sebelum nak beramal, Allah kata fa'lam, cari ilmu dulu untuk mengenal Allah, Tuhan yang menciptakan kamu, kemudian barulah kamu beramal supaya amalan kamu itu diterima dan diberikan ganjarannya. Di sini menunjukkan kepada kita kenapa manusia terlupa Nabi Adam AS telah mendapat kemuliaan di sisi Allah
kerana ilmu yang telah Allah ajarkan kepada baginda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan pada Nabi Adam akan semua ilmu-ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat dan tidak Allah ajarkan kepada iblis. Tetapi malangnya hari ini manusia telah meninggalkan ilmu. Ya, manusia telah pun tidak mencintai, tidak berebut-rebut untuk mendapatkan ilmu seperti mana mereka berebut untuk mengejar dunia dan mengejarkan habuan-habuan yang lain. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang pertama. Allah menjelaskan kitabun anzalnahu ilaika. Allah menyebutkan kitab. Kitab dekat sini majoriti ulama bersepakat menyatakan ia merujuk kepada Al-Quranul Karim. Bukan merujuk pada kitab-kitab yang terdahulu. Ya, dia merujuk kepada Al-Quran. Allah menjelaskan daripada ayat ini, yang pertamanya, yang kita ambil tadi, kita dah sebut pengajaran yang pertama, iaitu kepentingan ilmu. Kepentingan ilmu untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepentingan ilmu untuk kita beramal. Sekarang kita pergi yang kedua, iaitu menjelaskan kepada kita, iaitu berkenaan dengan Quran adalah merupakan kalam Allah yang teragung. Quran adalah merupakan kalam Allah yang teragung dan mukjizat yang teragung. Ini berdasarkan firman Allah pada ayat pertama ni. Allah sebut kitabun. Ia adalah sebuah kitab, yakni Quran, yang mana Allah kata anzalnahu, kamilah yang telah menurunkan Quran itu. Bila Allah sandarkan Quran itu pada dirinya yang telah menurunkan, maknanya dekat sini Quran itu adalah merupakan kalam Allah, merupakan wahyu daripada Allah yang benar, yang bukan daripada kalam makhluk seperti yang didakwa oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang yang kafir. Dan yang keduanya, bila Allah kata ilaika, kami turunkan Quran ni kepada engkau wahai Muhammad, maksudnya ia adalah merupakan suatu mukjizat yang Allah telah berikan kepada Nabi SAW, ya, yang telah Allah Taala berikan kepada Nabi SAW sebagai suatu mukjizat yang benar, yang merentasi seluruh zaman akan kebenarannya sehinggalah hari kiamat. Baik, hadirin yang saya kasih, yang saya muliakan. Okey, sekarang ini saya nak ceritakan kepada kita semua, kita nak pergi melihat kepada pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada perkara yang kedua pada ayat yang pertama ini, iaitu Quran adalah merupakan kitab Allah dan Quran adalah merupakan mukjizat Nabi SAW yang teragung sehinggalah hari kiamat. Yang pertamanya, ulama membincangkan bagaimanakah kita hendak membuktikan kemukjizatan Al-Quranul Karim. Ya, kemukjizatan Al-Quranul Karim. Apakah yang disebutkan sebagai keistimewaan-keistimewaan yang tersendiri sehingga Al-Quran itu disifatkan sebagai mukjizat yang terulung. Ya, sebagai mukjizat yang terulung. Ini yang kita nak bicarakan dan kita nak lihat sama-sama sebagai suatu pengajaran, ya, yang boleh kita ambil dekat sini, ya. Baik. Yang pertamanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena tahu apakah itu erti mukjizat terlebih dahulu. Para ulama mengatakan maksud mukjizat itu adalah berasal daripada perkataan melemahkan, tidak ada keupayaan. Maksudnya mukjizat itu adalah melemahkan orang-orang yang dicabar itu dengan kebenaran yang dibawakannya. Maknanya Al-Quranul Karim adalah sebagai bukti kemukjizatannya. Quran mencabar jin dan manusia daripada zaman Nabi SAW sampailah kepada hari kiamat,
yang mana Allah mencabar siapa yang nak kritik Quran, siapa yang nak membuktikan kesalahan Quran, siapa yang ingin membuktikan Quran bukan kalam Tuhan, silakan. Yang mana Allah akan mencabarnya dengan kebenaran yang terkandung di dalamnya, dan cabaran itu terbuka sampai hari kiamat. Subhanallah, sekarang ni dah 2021. Kalau kita mengikut kepada hijrah, dah 1444 hijriah, ya, atau 40 nak masuk 445 hijriah. Maknanya nak menunjukkan kepada kita dah hampir 1000 tahun lebih manusia hidup atas muka bumi ini, mereka masih belum mampu untuk membuktikan satu pun kesalahan di dalam Al-Quran. Dari sudut faktanya, dari sudut kebenarannya, dari sudut apa yang terkandung di dalamnya, mereka tidak mampu membuktikan, bukan sekadar pada hari ini, tetapi sehinggalah pada hari kiamat. Inilah yang menggambarkan kepada kita bagaimana para ulama menjelaskan kemukjizatan Al-Quran dengan sifat-sifat yang tersendiri yang ada padanya, kelebihan-kelebihannya itu sebagai bukti dan dalil bahawasanya ia adalah merupakan suatu mukjizat yang teragung yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat yang berada di akhir zaman. Ya. Baik. Kalau kita lihat kembali dekat sini, ulama menyatakan apakah jenis-jenis mukjizat Quran. Ini kita nak kena tahu. Sebahagian para ulama seperti Syekh Fadhil Hasan Abbas rahimahullah dan beberapa tokoh yang lain, mereka memperincikan berkenaan dengan jenis-jenis mukjizat Al-Quranul Karim. Ya, mukjizat Al-Quran Al-Karim. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan jenis-jenis mukjizat Al-Quran ini, yang pertama sekali disebutkan sebagai mukjizat Al-Lughawi, mukjizat bahasa Quran. Subhanallah, hebatnya Quran ni, tidak ada satu bahasa, hatta walaupun Quran tu kita tahu bahasa Arab, sebab Allah kata bilisanin arabiyyin mubin. Allah kata dalam Quran, Quran ni dengan bahasa Arab. Tetapi tahukah ibu ayah sekalian, muslimin muslimat, saya pernah jumpa satu orang Arab. Saya saja duduk dengan dia, saya tanya dia, dalam ayat Quran ada tak perkataan yang kamu tak faham? Sebab dia orang Arab kan. Bila dia orang Arab mesti ada faham Quran kan. Saya kata, ada tak, boleh tak kamu faham Quran tanpa kamu baca tafsir dia? Ataupun ada tak perkataan dalam Quran yang kamu tak faham? Saya terkejut. Dia jawab, ada. Saya pelik, takkan orang Arab sendiri tak tahu bahasa Arab? Dia kata bukan sebab tak tahu bahasa Arab, tapi sebab dia kata bahasa, words ataupun gaya bahasa ataupun konteks bahasa tu, dia punya ayat yang digunakan dia itu, gaya bahasanya adalah tinggi dan juga gaya bahasanya adalah mendalam, ya, dan memberi satu makna yang manusia kena berfikir, yang mana kita tak boleh baca dengan secara literal. Dia tak sama dengan bahasa-bahasa yang ada dalam kitab-kitab wahyu yang lain, apatah lagi kitab-kitab yang kita tulis dan seumpama dengannya itu. Ya, sebab itu sampai sekarang kita melihat bahawasanya masih belum ada kemampuan manusia untuk membuktikan kesalahan bahasa di dalam Al-Quranul Karim. Ya, subhanallah. Ya, ni kalau kita tengok memang sangat ajaib. Ya, okey, kalau orang mintakan contoh, contoh macam mukjizat bahasa di dalam Al-Quran, umpama contohnya kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya, Allah Taala menjelaskan kepada kita bahawasanya thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Lebah, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Lebah itu
dan makanlah dia, thumma kuli, dan telah makanlah lebah itu daripada dia punya bunga-bungaan dia. Kalau kita baca, kita ingat agak-agak lebah yang pergi sedut manisan-manisan di bunga-bunga ni lebah jantan ke lebah betina. Ya. Kalau kita lihat yang pergi sedut lebah jantan, tapi yang producekan balik itu adalah lebah betina. Dan bila kita tengok bahasa yang dipakaikan oleh Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan bahasa perkataan yang Allah Ta'ala gunakan itu, bagaimana nak menghasilkan madu itu, Allah menggunakan dalam perkataan mu'annath, ta'nith, merujukkan kepada lebah betina yang memainkan peranan untuk menghasilkannya, supaya madu itu menjadi madu yang bermanfaat, ya, madu yang berkhasiat. Ya. Dan juga itu misalnya contoh. Banyak lagi contoh-contoh bahasa di dalam Al-Quran yang menggambarkan kelebihannya. Misalnya contoh, Allah sebut kadzabat adunil mursalin, telah mendustakan kaum Ad rasul-rasul yang diutuskan. Perhatikan Allah sebut kadzabat adun, telah berdustanya kaum Ad al-mursalin. Allah guna perkataan plural, rasul-rasul yang diutuskan. Jadi ada orang yang tak faham bahasa Arab, macam orang orientalis, dia kata bahasa Quran ni salah. Sebab dia kata kaum Ad hanya mendustakan Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad tak dustakan Nabi Muhammad, sebab kaum Ad tak hidup zaman Nabi Muhammad. Kaum Ad tak dustakan Nabi Adam yang sebelumnya, Nabi Nuh yang sebelumnya, Nabi Idris yang sebelumnya. Tapi kenapa bahasa Quran kata kaum Ad mendustakan semua rasul? Jadi kadang-kadang bila kita baca, kita tak faham kenapa bahasa itu diguna pakai. Subhanallah, para ulama mengatakan, di sini menunjukkan pada kita, jika kita menolak ajaran satu rasul, kita hakikatnya menolak ajaran semua rasul. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu, bila kaum Ad tolak ajaran Nabi Hud, bukan bererti dia menolak ajaran Nabi Hud sahaja. Dia telah menolak ajaran Nabi Adam, menolak ajaran Nabi Nuh, menolak ajaran Nabi Idris, dan juga nabi-nabi yang lain, kerana seruan-seruan para nabi itu semuanya adalah seruan-seruan yang menyeru kepada tauhid yang sama. Ya, ini bahasa mukjizat bahasa Quran yang sangat indah dan sangat luar biasa, dan banyak lagi lah, ya, kalau kita nak bincangkan. Kemudian antara lainnya disebutkan iaitu mukjizat hissiyah. Mukjizat kedua Quran ni mukjizat apa? Tadi mukjizat bahasa, ni mukjizat hissiyah. Mukjizat yang mana Quran itu adalah mukjizat yang kita dapat merasainya dengan panca indera kita, atau mengenal pastinya dengan panca indera kita. Itu mukjizat Quran tu. Apa dia contohnya? Contoh Allah Ta'ala kata dalam Quran, wansyaqqal qamar, telah terbelahnya bulan. Jadi kalau kita nak tahu mukjizat Quran, kita kena tengoklah bulan. Bila kita tengok bulan, kita mendapati semua orang-orang yang pernah pergi ke bulan, mereka telah melihat bagaimana ada kesan belahan pada bulan itu. Kesan terbelahnya bulan itu, dan itulah benda yang dapat hissiyah ni, benda yang kita dapat tengok dengan mata, benda yang kita dapat pegang dengan tangan, maka kita boleh nampak ia dengan jelas. Ini menunjukkan Quran juga bersifat mukjizat hissiyah, ya, yang kita dapat rasanya. Seperti mana ada sahabat Nabi yang meruqyahkan seorang penduduk kampung dengan membaca Al-Fatihah. Apabila dia disengat binatang berbisa, dengan izin Allah dia sembuh. Ini benda yang dapat dirasa. Rasa kesembuhan. Jadi itu menunjukkan Quran adalah mukjizat hissiyah. Bahkan ada sampai satu peringkat saya ada terbaca dekat Colombia. Ya,
Colombia, ada dalam satu orang tu mereka kononnya nak buat satu analisa. Mereka cuba ambil, dia jemput orang Islam, mereka cuba pendengarkan ayat Al-Quran kepada orang-orang gila, dan mereka cuba dengarkan selain pada Quran pada orang-orang gila, dan mereka nak tengok apa kesan bacaan itu kepada hati ataupun perasaan ataupun emosi bagi orang tersebut, ya. Dan mereka melihat natijah yang berbeza. Orang Jepun, ya, bila kaji tentang molekul air, ya, bila air yang diperdengarkan padanya ayat-ayat yang indah, ayat-ayat Al-Quran, mereka melihat kristal pada molekul air itu terbentuk dengan sangat positif berbanding dengan sebaliknya. Ini semua ada diceritakan dalam Al-Quran, yang menunjukkan ia bukan sahaja mukjizat yang bahasanya, tapi dia juga adalah mukjizat yang kita dapat lihat, yang kita dapat renungkan dan dapat dibuktikan dengan panca indera, dan banyak lagi mukjizat yang lain. Yang seterusnya, Quran juga adalah merupakan mukjizat hujjah atau aqliyah, iaitu hujjah akal ataupun mukjizat hujjah, ya, fakta, yang mana kita melihat sampai sekarang ini Al-Quran tidak ada satu pun orang yang dapat membuktikan ketidakkebenarannya hujjah dan fakta yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Saya ada baca ada satu kajian yang dibuat di Kanada dan di Amerika Syarikat pada awal tahun 2016. Ketika mana saya lupa nama pengkaji itu, daripada Rusia, pakar daripada Rusia, dan juga seorang pakar daripada Jerman, yang mana mereka cuba untuk menafikan tentang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang Az-Zubab. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, wa iyakhluqhumuz zubab, kalau Allah Ta'ala suruh mereka ciptakan seekor lalat, mereka pun takkan mampu menciptakan seekor lalat itu. Dan bila ada hadis Nabi menceritakan lalat sebelah sayapnya itu ada penawar, sebelah sayapnya lagi adanya penyakit. Dan bila mereka kaji, subhanallah, mereka kaji, rupanya mereka dapati memang pada sebelah sayap seekor lalat tu ada antibiotik dia, ada penawar dia. Ni ada penawar dia untuk neutralkan balik racun ataupun penyakit yang dibawa oleh lalat itu. Dan penawar itu terhasil apabila lalat itu terbang, air liur yang berada di mulutnya itu berlaku tindak balas dengan udara dan melekat pada sebelah sayapnya, menyebabkan ia menjadi satu antibiotik ataupun satu penawar ubat. Subhanallah, mereka cuba untuk ambil penawar itu daripada sebelah sayap lalat tadi, tapi setiap kali mereka cuba menyedutnya, mereka gagal menyedutnya dengan 100%. Kerana dia boleh merosakkan. Alat yang mereka pakai tu untuk sedut tu merosakkan sayapnya lalat tadi. So apa yang mereka buat? Mereka kata kita tak ada jalan lain melainkan mengikut jalan yang Muhammad suruh. Disebut oleh pakar tu. So cara dia macam mana? Mereka rendamkan lalat tu dalam air seperti mana yang Nabi ajar. Kalau lalat terjatuh, mereka biarkan lalat itu, kemudian mereka keluarkan lalat tu balik, dan mereka sedut penawar itu daripada molekul air ataupun molekul benda-benda cecair yang mereka rendamkan, dan barulah mereka akan dapat memperolehi penawar itu dengan 100%. Kalau mereka tak guna teknik macam tu, mereka tak mampu untuk mendapatkannya. Inilah menunjukkan pada kita kemukjizatan hujjah, kemukjizatan fakta yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang tidak dapat dibuktikan kesalahannya sehinggalah pada hari kiamat. Ya, ini juga disebut sebagai mukjizat ilmi, iaitu mukjizat saintifik yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang telah pun dibuktikan oleh pengkaji-pengkaji, dan mereka tidak dapat menafikan segala apa yang telah pun disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya.
Dan yang terakhir iaitu mukjizat Al-Quran, dari sudut bagaimana Al-Quran itu adalah merupakan sebagai kitab Al-Bayan. Ya, mukjizat Quran dari sudut Al-Bayan. Al-Bayan ni dari sudut keterangan-keterangan hukum. Di dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan, tidak ada percanggahan, dan tidak ada sesuatu yang dapat manusia mempertikaikannya dari sudut hukum hakam yang telah Allah Ta'ala syariatkan. Ini juga menunjukkan kepada kita hujah tentang kebenaran Tuhan itu wujud. Itu semua masuk dalam Al-Bayan, ya. Okey, itu sikit sebanyak yang kita ambil daripada perkara yang pertama, daripada ayat yang pertama. Kemudian kita lihat pada ayat ini juga Allah Ta'ala menjelaskan kenapa Allah sebut Al-Quran itu diturunkan ilaika, kepada engkau wahai Muhammad. Bukan maksudnya Quran ini khusus untuk Nabi Muhammad sahaja, tapi Allah sebut kepada Nabi Muhammad, kata para ulama, sebagai satu penghormatan kepada Nabi SAW, dan sebagai menunjukkan Quran adalah merupakan sebagai kitab petunjuk kepada seluruh umat di akhir zaman, ya, kepada seluruh umat di akhir zaman. Dan selain pada itu, kerana untuk menunjukkan sifat para nabi itu adalah menyampaikan kitab Allah dan mengajarkan kitab Allah yang telah Allah Ta'ala turunkan dan wahyukan kepada mereka. Sebab tu Allah Ta'ala sebut anzalnahu ilaika, kami turunkan pada engkau. Allah sebut engkau di situ untuk memberitahu tentang Quran adalah untuk seluruh umat akhir zaman, kerana Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lagi. Yang kedua, kerana nak menunjukkan sifat seorang Nabi itu adalah mengajarkan Al-Quran dan membacakan, memperdengarkan Al-Quran pada mereka, dan juga menyampaikan apa yang terkandung di dalam isi Al-Quranul Karim. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada poin tersebut? Yang seterusnya, pengajaran yang boleh kita ambil adalah merujuk kepada bahawasanya Al-Quran adalah merupakan kitab petunjuk dan pedoman sepanjang zaman. Maknanya kita mesti menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Petunjuk apa? Iaitu petunjuk kita untuk berada di atas jalan yang benar, berada di atas agama yang benar, berada di atas syariat yang benar. Ya, kita tak boleh hidup tanpa agama. Kita tidak boleh hidup di atas agama yang salah. Ya, sebaliknya, bagaimana nak mengukur kesalahan dan kebenaran itu, mesti menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dan sebagai panduan dia. Macam mana kita nak tahu benda yang betul, benda yang salah, benda yang haram, benda yang halal, benda yang boleh, benda yang tak boleh. Semuanya kita kena merujuk sebagai Quran, sebagai pedomannya. Itu pengajaran yang pertama. Yang kedua, iaitu pengajaran yang boleh kita ambil di sini adalah untuk perintah supaya kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran serta menyampaikannya. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Kita tengok pada ayat pertama, litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Kerana fungsi Quran itu adalah supaya kamu, wahai Muhammad, dengan Quran ini kamu dapat mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Itu yang kita sebut tadi, Quran sebagai kitab pedoman dan sebagai kitab panduan. Selain daripada itu juga, ulama kata bila Allah sebut ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, merujukkan Quran juga adalah sebagai kitab, sebagai kurniaan dan pemberian nikmat Allah yang tertinggi. Maknanya dalam seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, nikmat yang paling tertinggi, nikmat yang paling kita kena syukuri, salah satu daripadanya adalah nikmat Al-Quranul Karim. Bayangkan ya, kalau tiada Quran di sisi kita sebagai buku panduan untuk kita merujuk kembali, mungkin manusia ini akan sesat selepas Nabi SAW dah wafat. Ya, seperti mana kita tengok umat-umat yang terdahulu, umat Nabi yang terdahulu, setelah Nabi-Nabi mereka wafat,
mereka telah sesat dan mereka telah tersasar daripada ajaran Nabi mereka. Sebab apa? Sebab kitab yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Nabi-Nabi mereka itu telah diselewengkan. Tetapi bayangkan dah 1400 lebih Nabi SAW wafat, umat Nabi Muhammad SAW masih lagi, walaupun ada yang sesat, kita tak nafikan, tapi masih kebanyakannya berada di atas petunjuk syariat yang benar. Kenapa? Sebab Quran itu masih lagi ada orang yang membacanya. Masih ada lagi orang yang mengajarnya. Masih lagi ada orang yang mempelajari untuk memahaminya. Masih lagi ada orang yang menyampaikannya. Bayangkan, kalau satu masa zaman nanti, Quran ini orang tak baca. Quran ini orang tak belajar. Quran ini orang tak faham. Quran ini orang tak sampaikan. Quran ini orang tidak amalkan. Di zaman itulah zaman yang dalam hadis Nabi SAW sebut dalam riwayat Hakim, Allah akan angkat Quran itu. Yang mana dalam hadis itu menyebutkan, Innallaha la yarfa'u al-Qur'ana. Allah Ta'ala akan angkat Quran itu. Disebutkan dalam riwayat, la yasriya alaikum lailatan, akan datang kepada kamu satu malam. Allah akan angkat Quran itu daripada dada-dada kalian dan daripada tulisan-tulisan kalian. Kenapa zaman ini boleh berlaku? Kerana pada zaman ini orang tidak lagi membaca Quran, orang tidak lagi menganggap Quran sebagai suatu nikmat, anugerah Allah yang tertinggi, yang bernilai, dan orang tidak lagi mempelajarinya, tidak lagi orang mengajarkannya, tidak lagi orang untuk cuba memahaminya dan mengambil pengajaran daripadanya. Maka ketika itu Quran telah ditinggalkan. Masa itulah Allah akan mengangkat Quran. Bila Allah angkat Quran, sedangkan Quran itu adalah sumber kepada petunjuk. Bila sumber petunjuk sudah tiada, maknanya manusia yang hidup di zaman itu tidak ada reference lagi, tidak ada rujukan lagi untuk mereka mencari petunjuk Allah. Kerana Nabi sudah tidak ada, mukjizat Nabi yang tinggal, yang Nabi wariskan itu pun sudah tidak ada. Maka manusia akan hidup dalam kesesatan sehinggalah terjadinya hari kiamat. Sebab itu saya minta kepada kita semua, selagi mana Quran ini ada, dekat rumah kita ada Quran, jangan sia-siakan nikmat Quran itu dengan kita tak ambil, tak baca dia. Ingat, satu hari nanti Allah boleh angkat Quran itu dengan dua cara. Satu, kita buka mushaf, ayat tu dah tak ada. Dah lah kita tak hafal. Buka mushaf, ayat dah tak ada. Masa tu baru kita terkotak-katik, barulah kelam kelibut nak cari mana keratan potongan ayat Quran yang masih berbaki. Sudah tidak ada. Yang kedua, kalau kita tak baca Quran tu dan kita tak cuba memahaminya dan kita tidak cuba untuk mempelajarinya, maka Allah juga boleh mengangkat Quran tu daripada dada kita. Ini lebih bahaya. Sehingga kan bila Allah angkat Quran daripada dada kita, menyebabkan manusia tidak ada lagi rasa teringin membaca Quran, tidak ada rasa teringin untuk faham Quran, tidak ada rasa teringin untuk belajar Quran. Ini lebih parah. Kerana kita tengok Quran tu, kita nampak macam ada satu benda yang menjarakkan kita dan menjauhkan kita daripada keinginan kita untuk mendekatinya. Saya teringat kata-kata Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal yang mengasaskan mazhab Hanbali. Beliau mengatakan bila ada seorang bertanya kepadanya, bagaimana kita nak mengetahui kedudukan kita di sisi Allah? Maknanya macam mana kita nak tahu kita hubungan dengan Allah ni macam mana? Maka Imam Ahmad menyatakan, perhatikanlah hubungan kamu dengan Tuhanmu adalah bagaimana kecintaanmu kepada kalamnya, yakni pada kitabnya ataupun kepada Quran itu. Ini yang menentukan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita kembali sikit lagi, kita akan selesaikan. Kemudiannya Allah sebut kegelapan kepada cahaya. Okey, apakah dimaksudkan kegelapan dekat sini? Kegelapan dekat sini maknanya adalah kufur, syirik, jahil, tidak ada ilmu, berdosa atau maksiat, dan juga akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk. Ini adalah merujuk kepada kegelapan. Adapun cahaya itu, Quran nak bawa kita kepada cahaya, iaitu kepada tauhid, kepada iman, kepada Islam, kepada ilmu, kepada amal saleh, kepada akhlak yang terbaik, dan kepada ikutan contoh tauladan yang terbaik, iaitu para anbiya, dan juga jalan ke syurga. Inilah fungsi Quran. Quran bukan nak suruh kita jadi kaya. Quran bukan nak jamin kita ni, kalau siapa belajar Quran, confirm kaya. Tak. Quran bukan nak suruh jamin siapa yang baca Quran, mesti akan dapat pangkat tinggi. Tak. Quran nak bawa kita daripada kita sesat, kita syirik, kita kufur, kepada tauhid, iman dan benar. Quran nak bawa kita daripada jahil, hidup bertuhankan nafsu, menjadi hamba syaitan, menjadi hamba kepada manusia yang jahat, dan perhambaan hidupnya. Quran nak bawa kita supaya hidup sebagai orang yang memaksimalkan, memanfaatkan akal dan hati kita, supaya kita adalah orang yang berilmu, berpengetahuan, dihormati kita kerana kepakaran, dihormati kita dengan pengetahuan dan kefahaman. Yang ketiga, Quran nak bantu bimbing pimpin kita macam mana nak buat amal-amal yang baik. Supaya hidup kita ni, kita cakap benda baik, kita tengok benda baik, kita dengar benda baik, kita buat perbuatan yang baik, baik berbentuk ibadat ataupun ibadat yang khusus atau ibadat yang umum, daripada perbuatan-perbuatan yang memberi manfaat. Quran nak keluar kita, nak pindahkan kita daripada perbuatan maksiat yang merosakkan, kezaliman, penindasan, kejahatan, kerakusan. Semua ini Quran nak bawa kita tinggalkan benda itu. Dan yang kemudiannya, Quran nak perbaiki syakhsiah kita, daripada sifat hati yang kotor, perangai yang jahat, yang buruk, kepada sifat yang terpuji, kepada sifat yang dihormati. Quran nak bawa kita kepada itu. Dan Quran nak keluarkan kita daripada mencari teman yang salah, pemimpin ikutan yang salah, contoh tauladan yang salah. Quran nak bawa kita untuk mencari contoh ikutan yang betul, contoh tauladan yang benar. Kemudian Quran nak keluarkan kita daripada kegelapan kesesatan yang menuju kepada api neraka, kepada cahaya yang membawa kepada keredaan dan keampunan Allah serta kenikmatan syurga. Ini janji Quran. Dan ini tujuan Quran diturunkan. Tetapi itu tidak menafikan bahawasanya dengan Quran kita boleh dapat rezeki yang luas. Kita dengan Quran boleh mendapat kedudukan yang tinggi. Itu tidak dinafikan. Tetapi itu bukan objektif utama Quran. Itu objektif sampingan, kata ulama. Sebab Quran ada dua objektif. Objektif yang utama dan objektif yang kedua. Sebab dalam hadis Nabi SAW ada sebut, Inna Allaha la yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yad'u bihil akharin. Nabi pernah pegang Quran, Nabi kata, sesungguhnya dengan Quran ini Allah boleh angkat mana-mana kaum, kemuliaan mereka dengan Quran, dan Allah boleh jatuhkan mana-mana kaum dengan Quran ini. Dan Sayyidina Umar pegang kata-kata Nabi SAW itu ketika Sayyidina Umar berjaya menewaskan dan menjatuhkan kerajaan Parsi, ya, kerajaan Kisra. Tamatnya tamadun ataupun tamatnya kuasa besar Parsi, ya, yang menguasai 1/3 dunia. Zaman Sayyidina Umar berjaya tumbangkan, dan Sayyidina Umar baca hadis Nabi tadi. Allah mengangkat kedudukan kita kerana Quran ini. Bila ditanya oleh orang Parsi, Panglima Parsi pada Sayyidina Umar, macam mana kamu boleh tewaskan kami? Sedangkan kamu orang Arab yang ditindas di negara sendiri. Kamu ni orang yang terbuang, orang yang hidup dalam jahiliah. Macam mana kamu boleh menewaskan kami? Kata Sayyidina Umar, simple saja. Quran ini telah mengangkat kami menjadi mulia,
menjadi orang berkuasa, dan Quran ini juga boleh melemahkan dan menundukkan orang-orang yang ingkar. Sebab itu saya teringat kata-kata seorang menteri Israel, dululah pada tahun 2001 dulu, dalam parlimen dia kata, kalau kita berjaya mengalihkan umat Islam daripada kefahaman mereka terhadap Al-Quran, maka kita akan berjaya menguasai 1/3 ataupun menguasai negara-negara mereka, ya, sekurang-kurangnya. Ini menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya tak memadai sekadar kita membaca Quran, sebab orang kafir tak takut kepada kita kalau sekadar kita baca Quran. Kalau kita nak masuk pertandingan tilawah Quran, silakan. Nak masuk pertandingan hafazan Quran, silakan. Dia tak takut. Tapi dia takut apabila kita mula faham Quran, dan apabila kita mula untuk menyampaikan kebenaran Quran, dan apabila kita mula untuk beramal dengan Quran. 3 benda ini yang akan menakutkan mereka. Sebab bila orang Islam dah mula faham Quran, bila orang Islam sudah mula menyebarkan kebenaran Quran kepada orang-orang lain untuk tahu kebenaran dalam Quran, dan bila orang Islam sudah beramal dengan Quran, umat Islam akan menjadi umat yang terhebat sepanjang zaman. Ya, sebab tu ingat, jangan ambil Quran secara lahiriahnya, kita ambil Quran secara dalamannya. Ya, baru kita boleh keluarkan daripada manusia kepada kegelapan kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Maknanya di sini Allah Ta'ala menyandarkan bahawasanya poin yang kita boleh ambil dekat sini, hidayah itu adalah milik Allah. Walaupun Quran adalah kitab hidayah, tetapi seseorang itu mendapat hidayah daripada Quran ataupun tidak, itu adalah atas izin dan kehendak daripada Allah. Tetapi kena faham, ada sedikit perbincangan dekat sini. Walaupun Allah Ta'ala sebut dengan izin Tuhannya, itu bukan bererti kita boleh menyalahkan Tuhan kalau seseorang tak mendapat hidayah. Kerana berdasarkan ayat ini, Allah Ta'ala kata An-Nas, litukhrijan nas. Bila Allah sebut An-Nas, maksudnya para ulama kata semua manusia, tak ada yang terkecuali pun, semua Allah berikan hidayah kepada mereka. Pokoknya semua orang dapat hidayah, Allah berikan. Tak ada siapa pun yang terkecuali. Yang Islam pun Allah bagi, yang tak Islam pun Allah Ta'ala bagi. Tetapi di dalam seseorang itu menerima hidayah atau tidak menerima setelah hidayah itu sampai pada mereka, itu bergantung kepada pilihan yang Allah beri kepada mereka. Dan sesiapa yang telah memilih untuk menerima hidayah Allah, itu juga mereka memilihnya dengan izin Allah. Dan siapa yang telah membuat pilihan untuk tidak mahu memilih hidayah Allah, dan mereka membuat keputusan untuk tidak memilih hidayah Allah, itu juga adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud kefahaman yang betul. Maknanya kalau jangan kita kata Allah yang dah izinkan saya buat pilihan macam ni. Ya, betul. Tetapi kamu diberi pilihan oleh Allah untuk memilih. Dan bila kamu pilih untuk tidak mahu menerima hidayah Allah, maka itu bermaksud, itu memberikan maksud bahawasanya Allah telah mengizinkan kamu untuk membuat pilihan itu. Sebab kalau Allah tak bagi izin, dia nak pilih untuk tidak menerima hidayah, dia tak boleh pilih. Bila tak boleh pilih, dia tak ada pilihan pula. Dia jadi malaikat. Jadi maknanya Allah memberi pilihan. Sebab Allah sebut dalam Quran, wahadainahu an-najdain, iaitu Allah menjelaskan bahawasanya kami telah pun memberikan kepada manusia pilihan untuk mereka membuat keputusan memilih petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mereka membuat pilihan itu, maknanya mereka lah bertanggungjawab atas pilihan itu setelah Allah mengizinkan mereka untuk membuat pilihan tersebut. Jadi sebab tu tak boleh kita kata orang tu buat jahat dengan izin Allah. Ini, ya, memang semua benda berlaku dengan kehendak dan izin Allah. Tapi itu bukanlah satu benda yang beradab. Ya, satu benda yang wajar untuk kita berkata sedemikian. Sebagaimana kita tak boleh kata kat mak ayah kita, ya,
Kita tak boleh kata mak ayah kita, saya ni jadi tak pandai baca Quran sebab mak ayah saya dulu yang tak ajar saya baca Quran. Walaupun mak ayah kita tak ajar kita baca Quran, tapi cuba kita belajar daripada Quran. Quran ajar kita buat apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cuba tadabbur ayat ini, doa ini. Ramai orang duk baca doa ni tapi dia tak tadabbur. Doa ini Allah ajar kita, kalaulah ada mak ayah kita yang dulu mereka salah didik kita sebab kejahilan mereka, sebab mereka pun disalah didik oleh moyang kita. Quran tak ajar kita kecam mak ayah kita. Ni mak ayah ajar didik saya salah. Mak ayah ni tak bertanggungjawab. Mak ayah ni tak. Katakanlah mak ayah kita salah didik kita. Tiba-tiba kita dengan inisiatif kita sendiri, kita cari ilmu, kita belajar. Oh, rupanya kita dapat tahu mak ayah kita dulu ajar kita salah. Walaupun kita tahu mak ayah kita ajar kita salah, Quran tak suruh kita kecam mak ayah kita. Quran suruh kita ikut benda yang kita belajar yang benar tu. Tapi apa yang salah mak ayah kita ajar, Quran ajar. Tolong doakan Allah ampunkan benda yang tersalah yang telah mak ayah kita ajar kita. Bukan hentam dia, bukan maki dia, bukan kritik dia, tapi Quran ajar Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunlah kalau ibu ayahku ada salah didikku. Itu bukan salah mereka. Mungkin kejahilan mereka, mungkin kealpaan mereka, mungkin mereka pun disalah didik oleh keluarga-keluarga mereka. Kita diajarkan bersifat demikian. Ya. Jadi sebab itu kita melihat dekat sini bahawasanya kita kembali semula pada ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala sebut Siratil Azizil Hamid, iaitu menyeru kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ya. Yang dimaksudkan jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji ni jalan apa? Ulama menyatakan maknanya jalan Islam dan jalan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita pengajaran dia, tadabburnya, kita tidak boleh mengambil agama selain Islam, kerana Allah sebut inna dina indallahil Islam, dan kita tidak boleh mempraktis dan mengamalkan syariat nabi-nabi lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, kalau Nabi Musa masih hidup dan kamu mengikut ajaran syariat Nabi Musa, nescaya Musa pun akan mengikut aku, kata Nabi SAW. Apatah lagi Nabi Isa yang akan turun, pun Nabi Isa pun akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Semua para anbiya, kalau mereka masih hidup, dan mereka akan menyeru kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya, ini peringatan pada ahli kitab Yahudi dan Nasara, kerana mereka masih beramal dengan syariat Nabi mereka. Walaupun mereka mendakwa mereka adalah Islam atau mendakwa agama mereka yang benar, tapi mereka mengamalkan syariat Nabi mereka, sebenarnya mereka belum lagi sebenar-benar Islam. Kalau mereka yang benar-benar Islam, mereka bila mereka mengikut ajaran Islam, agama Islam yang tiada syirik padanya, dan mereka mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku Islam tapi tak ambil syariat Nabi Muhammad, pergi ambil syariat ajaran sesat, maka dia tak termasuk dalam jalan petunjuk Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji ini, dan dia terkeluar daripada agama Islam itu sendiri, ataupun orang-orang yang mengambil syariat nabi-nabi yang terdahulu. Ya, itu pengajaran yang boleh kita ambil. Namun kenapakah Allah Ta'ala menyebut jalan Tuhan yang Maha Perkasa dan Tuhan yang Maha Terpuji? Kerana ulama tafsir menyatakan Allah sebut Al-Aziz kerana nak bagi tahu jalan Allah itu tidak boleh ditewaskan, kerana Allah itu bersifat aziz, perkasa. Maknanya Allah nak bagi tahu, wahai Rasulullah, jangan kau khawatir, serulah manusia dengan Quran ni kepada Islam, sebab jalan Islam tu jalan aku pilih, kata Allah, dan aku ni bersifat Al-Aziz, perkasa, dan Islam tidak akan dapat ditewaskan kerana dia adalah agama pilihan Tuhan yang perkasa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim
wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah sebut, orang kafir itu setiap generasi, setiap zaman, mereka sentiasa cuba untuk memadamkan ajaran Islam. Dan Allah enggan untuk mereka berjaya memadamkan ajaran Islam walaupun mereka tak suka. Sebab tu, ibu ayah sekalian, cuba kita perhatikan, jangan kita pelik. Setiap zaman akan ada penindasan pada orang Islam, akan ada fitnah pada orang Islam. Kita tengok kat Perancis, mereka cuba momokkan Islamofobia, kata Islam pengganas. Benda ni akan berlaku setiap zaman. Mungkin zaman akan datang bukan Islam pengganas dah, mungkin dia kata Islam sesat pula, mungkin dia kata macam-macam. Semua usaha mereka tu akan gagal. Dan mereka akan tengok pula, selama mana mereka bekerja keras untuk memadamkan Islam, Allah kata apa? Mutimma nurah. Selama itu mereka akan tengok Islam akan bangun. Allahu Akbar. Ayat ini memberikan suatu kegembiraan pada Nabi SAW. Memberikan suatu keyakinan pada Nabi SAW dan juga kepada kita. Kita tengok selama mana umat Palestin di Gaza, di Palestin ditindas. Selama mana umat Islam di Iraq, umat Islam di Syria, mereka itu ditindas. Selama itulah, walaupun mereka cuba untuk membunuh, membasmi, membuang semua orang yang beragama Islam di mana lagi, di Myanmar, di Burma, mereka bunuh orang Islam, tapi mereka cuba nak melenyapkan orang Islam, ya, tetapi Allah Ta'ala sebut Allah enggan. Bahkan mereka akan lebih pelik, lebih ramai orang di negara mereka sendiri, ataupun lebih ramai negara-negara lain yang akan menerima penduduk negara dia sebagai orang Islam. Ya, inilah yang akan dikhawatiri oleh orang-orang yang berada di Eropah, kerana mereka menjangkakan peningkatan kadar orang yang memeluk Islam akan semakin meningkat. Ya, siapa yang tengok statistik, saya ada satu channel tu, saya tengok statistik agama. Dulu agama Islam pada dia buat statistik tu daripada tahun awal abad ke-19. Ya, abad ke awal 1900. Dulu Islam di tangga yang kelima. Agama yang tertinggi sekali masa awal-awal zaman tu bukan agama Islam. Ya, agama lain yang lebih dominan. Kristian pun berada di bawah. Tapi subhanallah, bila naik statistik, naik start kebangkitan Islam adalah pada abad ke-19 juga, tapi di penghujung dia. Ya, pada abad tahun selepas kejatuhan Khalifah Turki Uthmaniyah, bila orang Islam jatuh, orang kafir terkejut. Dia ingat bila orang Islam hilang Khalifah, hilang kuasa, Islam akan jadi makin murtad. Tapi selepas jatuh kekhalifahan, ya, kekhalifahan jatuh 1948, yang mana menunjukkan bahawasanya peningkatan orang Islam meningkat. Tahun 1980, 1990, masuk tahun 2000, makin meningkat tanpa mampu untuk mereka menyekatnya. Inilah yang Allah Ta'ala sebut kenapa Al-Aziz, kerana Tuhan yang mempertahankan agama ini dan syariat ini adalah Tuhan yang perkasa. Yang terakhir Allah Ta'ala tutup dengan Hamid, Tuhan yang maha terpuji. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya siapa yang berada di atas jalan agama Allah itu, syariat Nabi Muhammad itu, Allah akan menjadikan ia mendapat nikmat, mendapat kurniaan dan mendapat kedudukan yang terpuji dan ganjaran yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nikmat syurga Allah, keampunan Allah dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu di antara beberapa perkara yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung tadabbur kita pada kuliah siri akan datang. Minta maaf, sepatutnya kita selesai ayat ketiga, tapi jadi lambat tu disebabkan kerana awal permulaan tadi saya cerita tentang kandungan sinopsis surah Ibrahim ni terlebih dahulu, jadi dia mengambil masa sedikit. InsyaAllah pada minggu hadapan, seperti mana biasa hari Isnin, kita akan menyambung semula pada ayat kedua dan ayat yang sehingga ayat yang seterusnya, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik daripada Allah, yang lemah dari diri sendiri kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.